الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في صدري، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Hadis ke-27, antara kebajikan dan dosa. Nawas bin Zam'an radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kebajikan adalah akhlak terpuji, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu, serta engkau tidak suka apabila masalah itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang diterangkan oleh Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku menjawab, ya benar. Beliau bersabda, tanyakan pada hatimu sendiri. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwamu tenang dan hatimu tenteram, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam jiwa dan rasa gundah dalam dada, meski telah berulang kali manusia memberi fatwa kepadamu. Ini adalah hadis hasan yang kami riwayatkan dari dua imam, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi dengan sanad hasan. Tamam. Ini ialah hadis yang menjadi pelengkap ataupun lanjutan daripada hadis pasal malu tadi. In lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini ia punya lanjutan satu. Dan ia juga menjadi lanjutan kepada hadis-hadis sebelum ini mengenai perkara-perkara yang mustabihat ni kata ni. Perkara-perkara yang samar-samar yang perlu tani jauhi itu. Dan hadis tarkuhu ma la ya'nihi pun termasuk juga daripada hadis ini termasuk daripada lanjutan daripada hadis-hadis itu tadi. Okey, ia dalam ini ada dua hadis. Dengannya ditamukan oleh Imam Nawawi dua hadis ini sebab maknanya hampir sama ataupun ia menyebutkan perkara yang sama maknanya. Hadis pertama Nabi SAW al-birru husnul khuluq. Apa bir? Apa kebajikan ni? Kebajikan ialah husnul khuluq. Ataupun boleh tani fahami sebagai kebajikan atau majoritinya ialah husnul khuluq. Ialah akhlak yang baik. Atau majoriti kebajikan. Macam yang tadi bincangkan tadilah kan. Artinya banyak sebenarnya kebajikan-kebajikan itu berupa akhlak yang baik. Macam menolong orang naik kenderaan, mendamaikan dua orang yang saling berkelahi, perkataan-perkataan yang baik. Hatta dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum bila berjumpa rakanmu itu pun sudah sedekah. Jadi itu semua khuluq hasan ataupun husnul khuluq, akhlak yang baik yang mana majoriti daripada kebajikan itu terdiri daripada husnul khuluq. Tamam. Lawan bagi kebajikan ialah ithim. Ithim ini ialah boleh diartikan dosa pula, tapi lebih kepada perkara yang indah baik. Artinya berlawanan daripada kebajikan, ia perkara yang indah berkebajikan. Apa perkara yang indah berkebajikan ini? Ithim ini ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Rawahu Muslim. Artinya apa perkara yang indah baik ini, yang indah berkebajikan ini, iaitu perkara yang macam menimbulkan garu-garu dalam hati tadi tu. Haka fi nafsika. Haka tu artinya garu. Artinya macam perkara yang menimbulkan macam ragu-ragu ataupun garu-garu dalam hati kita ni. Macam bisa gini ni. Dan wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dan kau indah suka kalau manusia melihat perkara tu ataupun tahu perkara tu. Ini lanjutan daripada hadis tadi. In lam tastahi fasna' ma syi'ta. Artinya dalam hadis mengenai malu, kan tadi sudah bincangkan tadi yang maksud malu di sana ialah bayangkan yang kita ni membuat perkara tu di hadapan Allah Ta'ala ataupun di hadapan Nabi SAW. Apa tadi rasa? Ada kata rasa malu, ada kata akan takut supaya Nabi ni melihat contohnya. Maka kalau dia tindakan ataupun perkara perbuatan yang tadi kan buat atau tadi akan rasa malu di hadapan Nabi SAW. Di sini mengatakan nas, manusia. Tapi bila tadi melihat syarahnya, manusia-manusia yang soleh contohnya dan orang yang bertakwa, tadi malu di hadapan orang untuk melakukan perkara tu, maka itu sudah tu di antara ciri bahawa perbuatan ataupun tindakan itu bukan daripada tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang berkebajikan. Dan adalah sepatutnya kita ni meninggalkan perbuatan itu kerana ia bukan daripada perkara yang berkepentingan untuk tani, untuk akhirat cuma tu.
apa ia punya ciri dan apa ia punya tanda tu. Tani cuba tanya hati tani lah. Bila mana tani kan memikirkan, mempertimbangkan, membuat atau mun aku buat benda ni depan Nabi SAW. Mun aku buat benda ni depan para ulama dan para salihin, orang-orang yang bertakwa. Macam mana? Adakah aku akan rasa malu ke tidak? Adakah aku akan tapuk ke tidak benda ni daripada durang? Kah aku akan lebih suka memperlihatkan benda ni arah durang supaya durang gembira? Kalau yang kita ni indah, kita ni akan rasa macam malu ataupun tani nak mau lihatkan arah durang. Dan itu antara salah satu tanda besar bahawa perbuatan ataupun tindakan tani itu bukan daripada tindakan-tindakan yang terpuji, bukan daripada perbuatan yang berkebajikan. Dan dalam hadis yang kedua, ada salah seorang sahabat datang arah Nabi SAW sebelum ia bercakap, ya Nabi, jita tas'alu 'anil bir. Oh, datang ni kan tanya pasal kebajikan kan, ya Nabi SAW. Makanya sahabat itu na'am. Ya Nabi SAW ya, kaidahnya istafti qalbaka. Cuba tanya hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalbu. Wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri. Ya, perbuatan yang berkebajikan ni matma'annat ilaihi an-nafsu. Apa yang kau punya diri itu rasa tenang bila mana kau akan membuat. Wa tma'anna ilaihi al-qalbu, dan hatimu rasa tenang. Dan lagi sekalinya kita ni, kaedahnya ialah kita ni hadapkan tindakan kita ni itu dalam hati kita ni bahawa cumana kalau Allah Ta'ala tahu dan melihat, yang mana Allah Ta'ala memang tahu dan melihat, tapi kita ni hadirkan lagi bahawa okey, benda ni Allah Ta'ala tahu dan lihat. Dan cumana kalau sekiranya benda ni aku lihatkan depan Nabi, cumana kalau benda ni aku lihatkan depan orang-orang soleh, di hadapan para ulama, di hadapan para orang bertakwa, adakah aku akan rasa tenang untuk melihatkan benda ni depan diorang ke indah? Kalau dan artinya ia perkara yang berkebajikan. Wal ithmu, dan perkara yang indah berkebajikan, dosa tu ataupun perkara yang indah baik, mahaka fin nafsi, macam tadi, ia membuatkan tadi ragu-ragu ataupun guyang hati kita ni tu. Wa taraddada fi sadri, dan kita ni macam orang indah pasti. Alum pasti macam mun kulihatkan depan orang bertakwa ataupun depan Nabi SAW. Macam mana ni? Mau ke aku indah? Malu ke aku indah? Adakah aku akan rasa tenang dengan menghadapkan arah durang? Dan pada kebiasaannya memang kita akan fikir-fikir tu, kalau benda tu bukan benda yang pasti baik. Dan itu membawa tadi kepada hadis yang sebelum ini, yang batas sudah, yang anjuran untuk meninggalkan perkara yang kita ni ragu-ragu. Wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa syubuhat faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Artinya ada anjuran daripada Allah Ta'ala dan Nabi SAW untuk kita ni meninggalkan dulu perkara-perkara yang kita ni indah pasti adakah ia baik atau indah. Sama juga di sini. Ia mengatakan bahawa al-ithim, perkara yang indah berkebajikan itu ialah mahaka fi sadri ataupun mahaka fi nafsi, apa yang membuatkan tani garu-garu dalam hati, macam okey hari ini ya, kalau aku lihatkan ani depan Nabi nanti, kalau aku lihatkan ani depan awliya dan salihin contohnya. Dan wa taraddada fi sadri, dan tani ragu-ragu, macam okey hari ini ya, okey hari ini. So selagi mana ada taraddud fi sadri itu, selagi mana tani ada macam ragu-ragu, adakah benda tu kalau kita lihatkan Nabi gembira ke indah, adakah kalau benda tu dilihatkan para ulama dan orang-orang bertakwa, orang gembira ke indah, maka yang sepatutnya tadi buat ialah tinggalkan dulu sehingga tadi pasti. Sebab daripada anjuran takwa dan wara' itu ialah untuk tadi menjauhi benda-benda yang tadi alum pasti, haram ataupun indah, ataupun boleh ataupun indah, ataupun baik ataupun indah. Dan itu sebahagian daripada anjuran untuk meninggalkan perkara yang la ya'nihi, perkara yang indah berkepentingan. Sebab perkara yang berkepentingan ialah perkara yang kita ni pasti ia ada manfaat di akhirat. Dan perkara yang ada manfaat di akhirat, confirm kita ni akan dengan tanpa ragu memperlihatkannya Allah Ta'ala dan memperlihatkannya Rasulullah SAW supaya diorang gembira. Tapi mun tiap kita ni masih lagi ragu-ragu macam mun kulihatkan macam mana ni okey indah, maka besar kemungkinan ia bukan daripada perkara yang berkepentingan di akhirat. Maka yang sepatutnya bagi seorang Muslim itu ialah untuk meninggalkannya daripada ia punya taqwa kepada Allah Ta'ala tu. Maka itulah ini sebagai pelengkap daripada hadis-hadis sebelum ini. Banyak hadis-hadis sebelum ini masuk dalam hadis ini. Antaranya ialah hadis pasal mushtabihat, umur mushtabihat, hadis pasal min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang sepatutnya. Hatta sebenarnya falyaqul khairan aw liyasmut, itu pun masuk kemari juga sebenarnya. Dan hadis mengenai al-haya, in lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu nak malu buat tahap yang kamu mau, semua ada kaitan dengan hadis ini.